Rancangan tausiah dengan tajuk Konflik dan Fitnah Akhir Zaman yang disampaikan oleh Yang Berbahagia Ustaz Dr. Sauki Osman yang telah pun dirakam di Institut Takbiran Islam Intim Ipoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu 'anha illa halik wa nusalli wa nusallim 'alan nabiyil amin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah. Tajuk kita, tajuk cerita tentang akhir zaman. Konflik, cabaran, fitnah akhir zaman. Oh, tajuk besar ni. Dan isu ni isu yang sangat-sangat penting sebenarnya. Dan tuan-tuan dan puan-puan, saya akan straight kepada perbincangan dan juga ruang soal jawab yang seluas-luasnya dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebab kadang-kadang kalau soal jawab ni dicerah mata sikit. Kalau saya cakap seorang yang pakat lena lagi lah. Jadi maknanya saya akan buka ruang seluas-luasnya. Kalau siapa-siapa nak tanya apa-apa, boleh tanya. So kita tak ada lagi sesi ujung soal jawab, tak ada. Kita gabungkan sekali dah. Jadi maknanya kita nak manfaatkan masa. Ada soalan, tuan-tuan terus tanya daripada sekarang. Saya akan tengok ada soalan apa-apa yang timbul yang tadi tak sempat nak tanya. Kan? Tak sempat, maka anda boleh terus tanya. InsyaAllah saya akan respon, saya akan tengok soalan apa yang dikemukakan. Dan insyaAllah saya akan cuba jawablah persoalan-persoalan yang dikemukakan dalam konteks perbincangan kita pada hari ini. Terus soalan masuk, awal sungguh. Semangat ni. Memang semangat sungguh ni. Soalan yang pertama. Salam Ustaz, Muhammad dari Tapah. Perpecahan umat Islam sekarang adakah petanda akhir zaman dan bilakah Imam Mahdi akan muncul? Tu dia. Ni terus akhir zaman terus ni. Mentang-mentang tajuk akhir zaman, dia terus Imam Mahdi. Tuan-tuan dan rahmati Allah, sebenarnya saya nak bagi tahu, banyak ajaran-ajaran sesat pada hari ini yang menjadikan idea Imam Mahdi sebagai daya penarik kepada ajaran masing-masing. Ada seorang ni, Muslimat, dia datang jumpa saya, dia kata, Ustaz, suami saya dah meninggal 4 tahun. Tapi Ustaz, saya okey, Alhamdulillah. Saya tak sedih. Saya okey, pasal apa? Biasanya orang suami meninggal, kan? Dia sedih kan? Suaminya belum tentu kalau isteri meninggal. Dia ada ruang lain dia tak? Dia tu saya tak sedih, pasal apa? Sebab suami saya tiap-tiap malam balik. Roh dia balik. Saya kata, baik betul. Biar betul ni. Betul Ustaz, tiap-tiap malam roh suami saya balik. Suami saya kenal lah suami saya. Penuh tidur sebantai kan, makan apa semua sekali. Maknanya yang datang itu bukan roh. Saya beritahu dia, puan, minta maaf puan. Puan jangan takut nah. Kan? Tapi yang datang tu bukan roh. Yang datang tu adalah jin. Sebab apa? Sebab roh ni bila matinya, roh kita berpisah dengan jasad, roh itu Allah akan tempatkan satu tempat, nama dia alam barzakh. Ataupun dipanggil juga sebagai alam kubur. Alam ini dia terpisah daripada alam dunia. Di alam lain pula, dia macam ni, kalau kita masukkan air, kita masukkan minyak. Nampak macam satu kan? Tapi boleh bersatu tak minyak dengan air? Dia tak bersatu. Dia tak akan masuk, include dia tak boleh. Ni alam lain, ni alam lain. Air satu tempat, minyak satu tempat. Dia tak bercampur. Macam tu juga keadaan. Bila mana dia berada di alam barzakh, dia tak akan duduk di alam kita. Dia tak kembali dah. Dia hanya, cuma dia berada bersama-sama dia. Disebut dalam kitab Ar-Ruh. Oleh Ibn Jauzi disebut. Dia kata ruh ni sama-sama dia. Dia macam ni juga. Dia ziarah sama-sama dia. Dan dia boleh tahu siapa yang nak datang.
Contohnya macam kalau kita kata macam ada whiteboard lah, ada kenyataan. Minggu depan Joyah. Joyah duk di Taman Serapat tu. Member nak datang. Mereka boleh tahu. Kan? Tapi mereka tak boleh bagi tahu pada kita. Mereka boleh tahu siapa yang akan meninggal. Cuma berapa tunggu. Tengok tarikh dia. Hari ni Joyah datang. Tunggu. Tiba-tiba 2-3 hari Joyah tak muncul-muncul. Maka tahu. Joyah bagaimana? Nama dah tengok betul ni. Hari ni Joyah tak ada. Joyah akan mengikuti kita. 3 hari dah tak mari-mari. Pergi mana ni? Bukan hidup. Dia tetap mati. Tetapi dia dipenjarakan di alam barzakh yang disebut sebagai sijin. Sebab roh yang boleh ziarah-ziarah ni adalah roh yang baik-baik. Roh yang baik-baik. Maknanya bisa di akhirat, di alam barzakh ni dia dapat nikmat. Sebelum dapat syurga, dia dapat muqaddimah dulu. Muqaddimah ni maknanya duduk dalam keadaan tenang, duduk di taman-taman, sembang-sembang, boleh berziarah apa semua. Tiba-tiba tak mari ada kawan ni. Dia tahu dah bahawa kawan ni tak duduk sama dia orang. Kawan ni akan dipenjarakan di alam barzakh. Maknanya kena dulu azab di alam barzakh. Sebab alam kubur yang kata Nabi SAW, sama ada satu taman daripada taman syurga ataupun satu lubang daripada lubang api neraka. Itu keadaan dia. Bila tengok minggu tak marang datang ni, tahu dah Joyah ni memang kenal lah. Aku dah pesan dulu masa hidup dulu, dia ni kaki mengumpat. Aku kata dah kat dia, dia tak dengar cakap kan. Kesian nak buat macam mana. Nak ceritanya itu alam barzakh, alam sama-sama dia, tapi dia tak akan bertemu dengan alam kita, tuan-tuan. Tapi itu yang berlaku. Ajaran sesat banyak menjadikan pandangan-pandangan pelik-pelik macam tu. Dan pemuda Bani Tamim ni, kalau kita merujuk pada kitab-kitab Al-Fitan, contohnya Abi Nu'aim Al-Humaidi, dia kata nama dia Syu'aib bin Saleh. Nama dia. Dan dia pemuda Bani Tamim ni, dia sebenarnya dia menyokong Imam Mahdi, dan dia bukan ulama besar dah. Dia ni kaki perang. Tapi orang beriman. Sebab tu guru saya, Syekh Almarhum Syekh Dr. Walidul Ani rahimahullah, dia kata bahawa dia berpandangan, dia berijtihad, yang kata pemuda Bani Tamim datang daripada Afghanistan. Ke Afghanistan kan semua pemimpin tentera kan. Mereka bukan alim pun, tapi mereka beriman. Dan mereka ini jenis kau lawan sungguh. Daripada zaman dulu lagi, zaman golongan mujahidin. Golongan mujahidin yang lawan Rusia tu. Yang lawan dengan Rusia. Yang waktu itu memang hebat, memang dahsyat betul. Yang kata Gulbuddin Hikmatyar, yang masa tu memang famous. Rusia boleh kalah, tuan-tuan. Rusia dengan kelengkapan senjata dia boleh kalah dengan golongan mujahidin. Itu. Jadi mereka ni kaki perang. Itu pemuda Bani Tamim. Dia akan menyokong Mahdi. Siapa itu Mahdi soalannya? Hari ini saya sebut banyak sangat orang mengaku sebagai Imam Mahdi. Tuan-tuan, saya nak bagi satu kaedah pada tuan-tuan pegang. Satu kaedah ni tuan-tuan pegang. Nak kenal Imam Mahdi ni. Macam mana Ada kaedah dia. Kaedah dia begini. Siapa yang mengaku sebagai Imam Mahdi, confirm dia bukan Imam Mahdi. Itu kaedah dia. Boleh? Siapa yang mengaku sebagai Imam Mahdi, confirm dia bukan Imam Mahdi. Sebab apa? Sebab dalam riwayat-riwayat menyatakan bahawa Imam Mahdi ketika mana nak dibai'ahkan, di mana nak dibai'ahkan? Di Mekah. Depan Kaabah. Dia tak nak. Dia lari pergi Madinah. Orang pergi kejar dia, jumpa Madinah, dia lari pergi Mekah. Lah kali orang paksa dia untuk bai'ah. Paksa, tuan-tuan. Jadi maknanya mudahnya, dia bukan nak terima pun, tapi orang paksa, akhirnya jadi jugalah. Jadi kalau orang tiba-tiba main mengaku aku Imam Mahdi, confirm tak? Tak betul. Kecuali kalau dia ni, nama dia Mahdi, dia ni imam masjid. Itu betul. Saya Imam Mahdi. Masjid mana? Tanya. Masjid Sultan Azlan Shah. Kata, tak apalah, itu betul lah. Tapi bukan Imam Mahdi yang disebut dalam hadis. Sebab apa? Sebab Imam Mahdi ni hadisnya banyak. Hatakan kata ulama, kata hadis tentang Mahdi ni sampai tahap banyaknya, seakan-akan mutawatir hadisnya. Antaranya Nabi kata yuwati usmuhu ismi, nama
dia sama dengan nama aku. Nama bapa dia sama dengan nama bapa aku. Imam Mahdi, nama dia bukan Mahdi. Dah, itu panggilan, gelaran. Tapi nama dia apa? Muhammad bin Abdullah. Itu nama dia. Dan dia ni, nak tahu bila nak datang, tuan-tuan tengok. Satu kaedah lagi nak tahu, bila nak datang. Lepas tu kalau tuan-tuan tengok orang dakwah Imam Mahdi ni, tolak tepi ngarut semua. Itu ajaran sesat. Waktu bila dia nak datang ni? Satu ketika, bulan Ramadan, berlaku 2 gerhana. Satu gerhana bulan, satu gerhana matahari. Dalam bulan Ramadan yang sama. Awal bulan contoh gerhana bulan, tengah bulan gerhana matahari. Itu petanda. Itu petanda. Lepas itu akan berlaku pertumpahan darah di Mina, di Jamrah. Pada tahun yang sama. Lepas tu tahun itulah barulah dibai'ahkan Al-Imamul Mahdi, Muhammad bin Abdullah tadi, untuk memimpin umat Islam menghadapi konflik akhir zaman yang sangat-sangat mencabar. Dan Imam Mahdi ini dia menubuhkan sebuah kerajaan, nama dia Kerajaan Mahdi. Di mana Kerajaan Mahdi akan berpusat? Di mana? Di Ipoh. Di Ipoh kan? Bukan? Di mana? Syria? Bukan. Di mana? Mekah? Bukan. Di mana? Khurasan? Bukan. Di mana? Kuala Lumpur? Lagi bukan. Di Baitul Maqdis, Palestin. Yes. Di Baitul Maqdis. Itu kerajaan Islam. Kan? Yang akan dipimpin oleh Al-Imam Mahdi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah itu. Itu berdasarkan kalau kita lihat riwayat yang adalah yang dibincangkan. Jadi saya nak bagi tahu pengetahuan kita tentang hadis akhir zaman, tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan konflik dan sebagainya akhir zaman ni, supaya menyelamatkan kita daripada terjebak dengan ajaran sesat. Hari ni banyak sangat yang dakwah Imam Mahdi lah, yang dakwah pemuda Bani Tamim, ya, yang dakwah macam-macam dakwah. Pelbagai dakwaan kita tahu, bila kita belajar, oh tak betul. Sebab apa? Sebab kita rajin ikut kursus yang dilakukan. Program-program kan. Jadi orang tak ikut, dia tak tahu. Kan? Jadi maknanya tuan-tuan, kita akan selamat daripada kesesatan yang berlaku. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Ustaz, apa pendapat Ustaz tentang vaksin? Wan daripada Ipoh. Wan ya, satu ya. Vaksin ni akhir zaman ni memang kalau nak kaitkan dengan akhir zaman, ya sekarang ni banyak apa vaksin kan. Dia kalau tanya sebab vaksin ni, saya bukan kalau dalam konteks hukum dan sebagainya boleh ke tak boleh, sebab sekarang ni polemik kan. Saya rasa saya tak nak ulah, sebab itu serah pada pakar. Bab vaksin tak vaksin. Sebab ada dua di sini. Yang pertama, kalau tanya doktor, doktor kita kena. Sebab apa? Sebab prevention is better than cure. Itu kaedah dalam Islam tu. Okey. Ada satu golongan pula dia kata, "Dak, ini semua Yahudi belaka." Kan? Dia create virus, dia create ubat, dia nak menyambung tali hayat untuk perniagaan ubat di seluruh dunia. Sebab Yahudi ni dia hebat dari sudut dua. Yang dia akan jaga betul-betul, yang tak akan putus. Yang pertama, bisnes ubat, yang kedua bisnes senjata. Itu ada dua-dua pandangan. Tapi bagi saya, kita percaya pegang pada yang pakar lah. Kita tengok doktor Muslim yang boleh dipercayai, kita yakin dia kata perlu lah. Untuk kesihatan dan sebagainya, untuk pencegahan dan sebagainya. Tapi apa-apa benda ni kena rujuk pada yang pakar. Itu polemik tu tidak berterusan benda tu. Baik. Assalamualaikum. Apakah isu yang diviralkan baru-baru ini seorang pemuda Melayu yang meletakkan berhala di surau baru-baru ini, apakah ini fitnah akhir zaman? Baru-baru ni yang letak tu orang Melayu kan? Katanya dia tak apa betul. Wallahu a'lam lah. Kalau orang tak betul ni tak upaya lah. Itu bukan sekat fitnah akhir zaman, bila-bila orang berlaku. Kalau orang tak betul kan? Jadi Ustaz, ilmu yang bagaimana bagi orang awam untuk menangani fitnah akhir zaman? Dia begini, antara ilmu yang kita boleh belajar, dia adalah ilmu hadis. Adalah ilmu hadis. Sebab
dalam kitab-kitab hadis, contohnya Sahih Bukhari, contohnya Sahih Muslim, contohnya Sunan At-Tirmizi dan pelbagai lagi kitab hadis, dia ada satu bab yang khusus yang dibincangkan, yang kadang-kadang kita tak nak sampai bab tu sebab bab tu duduk belakang sekali. Kita bab depan, bab sembahyang, bab taharah kan. Kita tengok dalam hadis itu kan, fiqh taharah ataupun hadis-hadis al-ahadits anit taharah, hadis-hadis tentang taharah. Kita baca, kita belajar. Hadis-hadis tentang solat kita belajar. Hadis tentang puasa kita belajar. Hadis belakang sekali dalam kitab hadis. Apa dia? Ahadithul fitan. Hadis fitnah akhir zaman. Memang ada sungguh. Dalam Sahih Bukhari pun ada, dalam Sahih Muslim pun ada sebutnya, dalam Sunan At-Tirmizi pun ada, dalam kitab-kitab hadis memang ada satu bab yang khusus. Bab yang khusus ni dipanggil apa? Bab yang menceritakan tentang hadis-hadis akhir zaman, fitnah akhir zaman. Di situ akan bincang semua yang kita nak tahu, baik tentang Dajjal ke, baik tentang Imam Mahdi ke, baik tentang Ya'juj dan Ma'juj ke, baik tentang kemarau besar yang akan berlaku ke, baik tentang Malhamah Kubra ke, peperangan-peperangan. Bahkan tuan-tuan, kalau kita tengok apa yang berlaku di Syria pada hari ini, itu sebagai tanda akhir zaman. Saya pernah duduk Syria tahun 90-an. Saya duduk Syria waktu tu saya student. Umur belasan tahun waktu tu. Umur 19 saya duduk Syria. Syria tuan-tuan, saya tak pernah terbayang Syria akan berlaku macam sekarang ni. Sebab Syria antara negara yang sangat-sangat makmur. Aman, damai, tenang. Kita mengaji buka kitab pun syok. Ilmu ni, kalau Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti almarhum, dia punya kuliah di masjid. Bukan terpaksa buat begini ni. Buat di masjid. Masjid 2 tingkat, penuh. Baca kitab, bukan ceramah. Biasa kita, hak ceramah ramai orang datang. Kalau buka kitab, tiap-tiap minggu pula buka kitab, tinggal berapa orang ya yang datang betul-betul buka kitab baca kan. Kalau ceramah mungkin boleh tarik crowd, tapi kalau start buka kitab ya secara continuously, mungkin orang tertentu je yang akan belajar. Ni dah dia punya roh dia, environment dia, buka kitab ni penuh masjid. Syekh Al-Buti cakap slow. Kalau kita cakap slow gitu, Allah, masuk-masuk tu kita tak bantai dah. Dia nak duduk apa? Nak ambil fadilat majlis ilmu ya. Kan? Dia cakap slow. Tetapi kita kata environment ilmu. Orang datang tu bukan sekat nak sonok-sonok dah. Memang nak baca kitab. Memang nak belajar satu-satu. Tuan-tuan, suasana dia makmur. Saya tak pernah terbayang akan berlaku macam sekarang. Bila berlaku sekarang kita terkejut. Tapi bila kita tengok balik hadis-hadis tentang akhir zaman, kita tahu. Kita tahu ini sudah disebut dalam hadis-hadis Nabi SAW. Bahkan antara tempat-tempat yang disebut dalam hadis itu memang ada di Syria yang berlaku peperangan. Antaranya disebut dalam hadis Ghutah. Ghutah ni tuan-tuan dekat dengan Damsyik. Tuan-tuan bukalah peta, tuan-tuan akan cari nama tempat Ghutah, tuan-tuan akan jumpa. Rupanya dia berada dekat Dimashq di Damsyik di Syria. Dan itu antara nama tempat yang disebut dalam hadis Nabi SAW yang akan berlaku peperangan. Jadi sebenarnya dengan kita tahu hadis-hadis ni, kita belajar ni, bertambah yakin kita bahawa Nabi ni wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi ni dia tak cakap daripada hawa nafsu dah. Tapi Nabi ni apa yang disampaikan itu merupakan satu wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Hak Nabi bercakap ni terutama tentang benda yang tak berlaku lagi. Nabi dah boleh bagi tahu. Benda tak berlaku lagi tuan-tuan, Nabi dah bagi tahu, tiba-tiba hari ini berlaku. Tak yakinkah kita? Tak yakinkah lagi kepada Islam? Sebab itu kalau kita tengok, kalau nak tahu tadi, saya sebut tadi, kena belajarlah. Dan memang dalam kitab hadis pun cerita tentang ahadithul fitan, kitabul fitan, kitab khusus membicarakan tentang fitnah akhir zaman. Di situ kita tahu apa yang berlaku. Dan hari ini banyak dah benda-benda yang berlaku, tuan-tuan, yang melibatkan akhir zaman, konflik dan sebagainya, cabaran-cabaran bagaimana kita nak hadapi perkara tersebut. Kan? Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Boleh doktor tolong terangkan maksud fitnah dalam konteks agama kita? Baik. Fitnah, beza perkataan fitnah dalam konteks Quran
dalam konteks agama, dalam konteks bahasa Melayu. Kita kalau kita sebut fitnah maksud apa? Fitnah. Buat cerita. Itu fitnah dalam bahasa kita ya. Buat cerita, kata kau orang rekod cerita hang kata kat dia tak buat pun. Fitnah sungguh. Itu bahasa kita. Fitnah. Tapi kalau fitnah maksud sebenar ataupun fitnah yang digunakan dalam Quran berbeza makna dia. Contohnya orang silap buat dalil. Silap dalil macam mana? Dia ni kaki fitnah tu, kata kat orang tu, dia cerita macam-macam tu tak betul pun. Dia tak tahu ke hak Quran kata fitnah lebih besar daripada membunuh. Betul tak? Kita dah dengar tak benda tu? Dah dengar kan? Itu dalil yang salah. Salah. Bahkan masuk dalam ceramah pun kadang-kadang. Masuk dalam ceramah tu. Fitnah lebih besar daripada membunuh. Quran kata. Dalam Quran yang maksud fitnah tu bukan maksud yang kita faham. Bukan itu maksud dia. Kan? Walaupun kita tak katalah fitnah tu bagus. Fitnah tetaplah dosa besar. Tapi salah kod. Ataupun salah ambil dalil. Dalam Al-Quran bila sebut dalam surah Al-Baqarah al-fitnatu asyaddu minal qatli. Al-fitnatu akbaru minal qatli. Fitnah itu lebih dahsyat, lebih besar daripada dosa membunuh. Fitnah di situ bukan maksud cakap bohong ke orang ni. Fitnah situ maksud dia syirik kepada Allah. Sebab fitnah juga maksud syirik. Itu. Sebab itu kena faham. Sambungan rancangan tausiah bertajuk Konflik dan Fitnah Akhir Zaman ini dapat anda ikuti lagi esok 1.30 tengah hari dan 6 petang di Perak FM.